Baiklah, seperti mana yang dijanjikan, kami akan bawakan perbincangan mengenai penyelenggaraan kenderaan ketika musim perayaan. 2 minggu lagi nak raya. Masing-masing nak balik kampung teruja kan? Tapi kenderaan kita kena jaga. Jadi untuk kita mendapatkan tipnya dan juga perbincangan lebih lanjut hari ini, kami bawakan seorang tetamu di studio iaitu Cik Samsudin Muhammad Fauzi selaku Yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur. Apa khabar selamat pagi Cik Samsudin? Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih bersama kita hari ini. Baiklah Cik Samsudin, kita mulakan perbincangan kita lah. Setiap kali musim perayaan, semua orang akan sebelum balik ke kampung mesti pergi servis ataupun selenggara kenderaan. Kenapa pada waktu ini sangat penting untuk menyelenggara kenderaan? Okey, kalau kita tengok setiap pengguna yang menggunakan kenderaan itu adalah penting, dan kerana kenderaan itu mengangkut keluarga mereka, diri mereka, dan akan berada di atas jalan raya untuk satu perjalanan yang jauh. So penyelenggaraan kenderaan yang efektif dan sempurna juga adalah bukan sekadar untuk keselamatan diri mereka dan keselesaan diri mereka, tetapi juga untuk memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya yang lain. Jadi kalau anda ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa soalan ataupun pengalaman nak dikongsikan, boleh saja telefon kami dan juga hubungi kami. Nombor telefon akan tertera di kaca TV nanti, dan kami akan berikan ruang kepada anda untuk mengeluarkan bertanya soalan dan juga mengeluarkan pendapat. Selain daripada enjin, apa lagi part yang paling penting untuk kita selenggara, Cik Samsudin? Hari ini saya banyak akan menyentuh pasal tayar. Okey, kerana tayar ni penting. Kalau kita tengok, tak kira mahal mana kenderaan kita sekalipun, canggih mana kenderaan kita sekalipun, tapi bahagian pemula yang menyentuh permukaan jalan adalah tayar. Okey, kalau kita nampak tapak tangan saya ni, besar tapak tangan saya ni, sebesar tapak tangan ini dah tayar tu menyentuh permukaan jalan. So sekiranya kalau kita ada 4 tayar, maksudnya 4 tapak tangan saya lah yang menyentuh permukaan jalan raya, yang mengangkut keluarga saya, diri saya di atas jalan raya tersebut. Sebab itu tayar ni penting, sangat penting. Okey, tapi tak semua tahu bagaimana cara untuk menyelenggarakan tayar. Masalahnya terutama wanita kalau yang memandu je diisi minyak je, tayar dia tak cek. Ini adalah lumrahnya lah, tak semua. Bukan tayar je tak cek, pasti semua tak cek. Tapi tak semua perempuan macam tu. Ada yang cek. Percaya shoe dia akan cek. Jadi bagaimana untuk kita mengetahui kondisi tayar yang sihat untuk dipandu? Hari ini kalau kita tengok balik kepada pemandu lelaki dan pemandu wanita, saya rasa sejak kebelakangan ini saya nampak kesedaran kepada pemandu wanita juga makin meningkat. Mereka juga mengambil kira faktor-faktor keselamatan sebagainya. So kalau kita kata pemandu wanita jauh ketinggalan dekat belakang, tidak tahu pasal otomotif, saya rasa tidak lagi lah. Kerana mereka juga boleh kata hampir setanding dengan lelaki ataupun lebih daripada lelaki. Okey, kalau saya sentuh pasal kenderaan tayar ni, perkara pertama yang kita kena tahu pasal tayar, apabila kita membeli tayar, memang saiz tayar tu kita nampak sama. Tapi adakah tayar tersebut sesuai dengan spesifikasi kenderaan itu sendiri? Okey, contohnya, kalau saya membeli tayar, katalah saya beli saiz binaan saya 205 minta maaf 205 70 R15 dan H sekian. Apakah maksud semua simbol-simbol ni? Simbol-simbol ini semua adalah memberi maksud kelebaran tayar, ketinggian tayar, had maksimum kelajuan dan juga beban tayar ataupun beban yang boleh diangkut oleh tayar tersebut. Bukan kita semua tayar tersebut adalah sesuai untuk semua beban. Okey. Contohnya seperti pengilang kenderaan tadi ataupun pengilang kenderaan, apabila mereka mengeluarkan kenderaan, mereka telah pun mengira daripada beban bodi tersebut dengan saiz kabin dan saiz boot, berapakah kemungkinan beban maksimum yang boleh dibawa di kenderaan tersebut. Maka dengan itu mereka akan minta pengilang tayar membuat tayar yang sesuai dengan kenderaan tersebut. Bukan kita pergi ke kedai, kita cakap ini saya nak rim saya rim 14 ataupun rim 15, saya nak tayar yang ikut saiz rim tersebut. Bukan. Beban berat itu adalah penting untuk diambil tahu. Okey, apa yang akan terjadi sekiranya mereka melakukan modifikasi tayar terhadap kereta yang mereka pandu untuk pulang sewaktu perayaan Aidilfitri nanti? Wah, ini soalan yang menarik. Okey.
Selalunya pengguna, ialah kita pun tahu kan sekarang ni duit KWSP dah nak keluar. So dia dah hari-hari cek dah account bank dah. Mungkin termasuk saya jugalah. Hari ini cuti umum. Oh, tak ada. Kamu tak masuk hari ini lah. Okay. So maka dengan tu ramai pengguna akan mula memikirkan untuk make up kenderaan mereka, untuk menjalankan modifikasi terhadap kenderaan mereka. So kebanyakan modifikasi ini adalah mendatangkan kesan yang buruk daripada baik. Contohnya, saya menukar saiz rim saya daripada saiz asal saya mungkin 15. Saya tukar kepada 17. So maka diameter tayar saya sudah pun berubah. Okey, dalam keadaan ini ada dua keadaan saya nak beritahu. Dalam keadaan ini apabila anda disaman, dia kata saya bawa kenderaan saya 110. Kenapa pihak penguatkuasa mengatakan saya membawa lebih daripada had laju? Okey, meter anda mungkin tunjuk 110, tapi kelajuan kenderaan itu sebenarnya bukan lagi 110. Mungkin dah laju kerana lajakan dia berbeza. Keduanya kita kena ambil tahu juga. Sistem brake, sistem suspensi pada kenderaan tersebut. Dinding tayar adalah absorber pertama kenderaan tersebut. Dia akan menyerap hentakan dulu. Okey, apabila kita dah tukar kepada tayar lebih nipis yang bukan spek pada kenderaan tersebut, maka dengan itu segala gegaran itu akan mula ditransfer ataupun akan ditransmitkan kepada sistem suspension. So maka dengan itu sistem suspension ini akan lebih cepat rosak ataupun keharusan ini akan cepat berlaku. So okey, dan ini juga akan menambahkan kos kepada pengguna kerana perlu kerap membaiki. Dan yang paling bahaya sekali adalah kegagalan pada sistem brake. Ini paling bahaya sekali. Itu kalau nak tukar sistem brake itu kena tukar semua habislah. Bukan. Maksud saya, apa yang saya nak nyatakan, apabila saiz tayar itu sudah berubah kepada yang lebih besar, so maka dengan itu sistem brake kena bekerja dengan lebih keras kerana lajakan dia sudah berbeza. So dalam keadaan ini boleh menyebabkan minyak brake yang ada pada dalam sistem brake tersebut yang bukan kepada ataupun yang lari daripada spesifikasi kenderaan tersebut, so boleh menyebabkan minyak brake itu mendidih. Bila mendidih, tekanlah brake sepuas mana pun, kereta tidak berhenti. Dia ibarat tidak ada brake. Ini adalah bahaya. Tapi dia instan ke kesan tu ataupun dia sebenarnya akan makan masa? Tidak. Apabila berlaku kepanasan melampau pada sistem brake, dia akan mendidih. Lepas masa mendidih itu mungkin brake tidak ada. Tetapi selepas contohnya berlaku kemalangan ke ataupun kenderaan itu berjaya diberhentikan ke, tunggu dalam 10 minit, brake akan ada balik semula. Ini adalah bahaya. Okey, Kita ada pemanggil. Belum ada pemanggil lagi. Okey. Kalau tadi kita bercakap mengenai tayar, kalau tukar kepada rim yang lain dan rim itu dia akan berbeza dari segi berat. Adakah berat rim juga akan mempengaruhi performance kenderaan? Tapi kita tunggu sikit jawapan, kita gantung sikit jawapan tu sebab kita ada soalan pemanggil di talian sekarang ni. Tepat-tepat dia masuk waktu kita nak tanya soalan. Haji Ramli dari Kuantan. Hello. Silakan. Hello. Ya Haji, silakan Haji soalan. Yang pertama saya ada dua soalan lah. Okey. Yang pertama berhubung dengan masih ada lagi penjual ni yang menjual tayar ceruat yang digoreng yang tayar lama tapi digoreng buat dia dijual balik lah. Soalan keduanya? Yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tahu wanita kita ni dia agresif sikit. Bawa kereta. Kadang boleh saya tengok takut juga cara dia orang bawa kereta ni. Apakah pandangan berkaitan dengan dia orang cara dia orang bawa kereta tak laju sangatlah. Itu juga dia bawa motor ke apa. Very agresif lah. Itu saja, itu soalan bagi saya. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Haji Ramli. Kita respon dulu soalan daripada Haji Ramli. Saya rasa wanita tu mungkin baru dapat lesen. Kita respon lagi soalan pertama tadi. Jual tayar second hand, kan? Okey, sebenarnya memang sebentar lagi kita akan sampai kepada isu persoalan yang dibangkitkan oleh Tuan Haji Ramli tadi. Tapi sebab dia dah tanya soalan, saya jawab dulu. Okey. Sebenarnya isu tayar toreh ni telah pun diharamkan di Malaysia. Okey, di mana isu tayar toreh ini adalah atas inisiatif kami sendiri pada tahun 2012 dengan mantan menteri ketika itu,
Maksudnya sudah ada pindaan undang-undang Akta Perlindungan Pengguna. Sudah ada standard tayar telefon dimasukkan ketika itu. Dan saya adalah orang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan ceramah di seluruh Malaysia. Dan ketika itu saya bekerjasama rapat dengan Jabatan Keselamatan Jalan Raya masa itu Datuk Surit, dan saya banyak memberikan ceramah dan juga banyak dalam program TV sebagainya. Kesedaran yang kita buatlah. Isu tayar toreh ni adalah isu yang sangat bahaya. Tetapi permintaan itu masih tinggi daripada kalangan pengguna. Tayar yang second hand. Saya akan terangkan. Okey. Dia adalah permintaan masih tinggi di kalangan pengguna kerana pengguna tidak faham apa bahayanya. Tayar toreh ini adalah seperti satu bom jangka. Tayar yang sudah pun haus, okey. Kedai-kedai yang tidak bertanggungjawab ni, mereka akan ada satu jenis raba kata, mereka akan potong bunga tu balik. Mereka akan dalamkan lagi bunga tu. Hakikatnya walaupun nampak bunga tu tebal, tapi tayar itu sudah pun menipis dan tunggu masa untuk meletup. Okey, inilah peniaga-peniaga yang tidak beretika. Sekiranya pengguna jumpa masalah ni ataupun jumpa kedai-kedai yang membuat tayar toreh ni, saya minta kepada pengguna segera laporkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna yang terdekat dengan mereka. Sila laporkan kerana dalam undang-undang sudah pun ada, mereka tidak boleh menjual tayar ni. Bagi tayar second hand pula, tayar second hand ini adalah tayar-tayar yang terpakai. Okey, dahulunya Malaysia ni menjadi lambakan tayar-tayar second hand daripada negara-negara luar, semua akan bawa masuk ke Malaysia. Tetapi apabila kita menjalankan kempen ni dan kerajaan menyambut baik pandangan kami, maka tayar second hand telah menjadi salah satu barangan larangan import oleh custom. Dah termasuk dalam jadual mereka. Namun begitu, tayar second domestik masih banyak. Tak salah untuk membeli tayar terpakai. Tetapi pengguna kena tahu, walaupun dia dah ada bunga, tetapi apabila tayar itu mencapai kepada paras bunga 1.6 mm, dianggap sebagai botak. Bukan dia sampai botak. Okey. Apabila sampai kepada paras 1.6 mm, dia dianggap botak kerana tayar itu sudah tidak lagi mampu untuk membuang air dengan sempurna. Maka ketika hujan dia akan jadi terapung. Air tadi akan menjadi satu lapisan antara tayar dan juga jalan raya. Inilah kebanyakan kemalangan berlaku sebenarnya. Kerana pengguna tidak ada pengetahuan. Okey. Dan yang antara perkara-perkara yang menyumbang kepada kemalangan juga kerana pengguna tidak tahu sekiranya mereka membeli 2 biji tayar saja pada ketika itu. Membeli 2 biji, mungkin minggu depan nak beli lagi 2 biji, tapi 2 biji tayar baru tu nak dipasang di mana? Di depan ataupun di belakang. Secara lazimnya mereka akan, kebanyakan pengguna akan mengatakan pasang di depan. Sebenarnya depan bawa ke belakang. Sebenarnya itu adalah konsep yang salah. Sebenarnya tayar yang baru sepatutnya dipasang di belakang, bukan di depan. Okey, ini ramai yang confuse. Kenapa? Sebabnya tayar yang barunya, bunga yang mencengkam baik ini dipasang di belakang. Sebab apabila kita mengambil selekor, tayar belakanglah yang mengawal kenderaan supaya kenderaan itu tidak membuang ke kiri ataupun ke kanan. Tayar depan ini memandu arah. Dan sekiranya ada apa-apa masalah di tayar hadapan, kita boleh rasa di steering kenderaan. Maka dengan itu kita akan slowkan pemanduan kita. Okey, sebab itu pentingnya bagi kenderaan penumpang, bukan bas atau lori, bagi kenderaan penumpang, tayar baru pasang di belakang. Okey, saya nak sentuh tadi kepada soalan pemanduan ini. Ya, silakan. Sebelum kita ambil pemanggil, jawab dulu soalan Haji Ramli tadi. Okey, Haji Ramli tadi. Okey, sebenarnya ada 3 faktor kepada penyumbang kemalangan, iaitu faktor manusia, faktor persekitaran dan juga faktor mekanikal. Okey. 3 faktor ini adalah penyumbang kepada kemalangan. Kalau kita ambil pada faktor manusia ni, kita boleh pecahkan dia kepada beberapa faktor lagi. Antaranya adalah kurangnya pengetahuan dalam keselamatan. Okey, semua orang boleh memandu laju. Betul. Semua kenderaan pun boleh dipandu laju kenderaan sekarang. Tapi sejauh mana mereka faham akan keselamatan kenderaan tersebut, dan yang paling penting sekali,
sekiranya saya menekan brek daripada 100 ke 0, berapa cepat kenderaan itu boleh berhenti. Pengetahuan itu kena ada. Bukan kebanyakan Malaysia, pengguna Malaysia ni dibayangi dengan iklan-iklan daripada 0 ke 100 5 second, 10 second, betul. Tetapi kena terbalikkan persoalan itu seperti mana di negara-negara luar berfikir. Daripada 100 ke 0 berapa cepat kenderaan itu boleh berhenti. Itu lebih penting daripada kita bercakap 0 ke 100. Oh, I never thought of it. Saya tak terfikir. Betul. Banyak benda yang saya tak pernah tahu pun sebenarnya. Okey, kita ada pemanggil daripada Sabah sekarang. Hello. Hello, Cik Muttalib ya? Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Muttalib. Saya Muttalib bin Haji Jani daripada Sampurna, Sabah. Okey, silakan Cik Muttalib dengan soalan. Begini soalan saya, Tuan, berkenaan dengan aspek keselamatan. Yang kita bincang sekarang ni keselamatan kenderaan. Termasuklah tayar, brek, apa semua kan. Jadi saya mau tanya, apa pandangan pihak Tuan keselamatan pemandu? Kerana kita sedia maklum Malaysia ini tidak ada had untuk memandu kepada orang tua. Jadi yang mana lebih ramai melakukan kesalahan soal memandu ini orang muda dengan orang tua. Ini aspek keselamatan juga ini, terutama pemandu-pemandu ini. Bukan terletak kepada tayar, brek apa semua. Jadi apa pandangan Tuan pemandu kita Malaysia ini daripada 18 sampai ke tua, sampai bila had umur tua ini? Kalau kita bandingkan, pemandu yang berhati-hati adalah orang tua. Jadi apa pandangan pihak Tuan? Okey, soalannya cukup bernas. Satu pandangan yang cukup jujur daripada Cik Muttalib. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Benarlah situasi yang digambarkan situasi itu ya. Benar. Dekat Malaysia tak ada had. Ya, betul. Selagi mana boleh memandu. Macam mana? Okey, betul. Bukan hanya di Malaysia saja, tetapi ada juga negara-negara di luar pun yang tidak ada had. Kerana kita kena tengok juga, kalau kita menghalang seseorang tu, kita kata bila sampai satu peringkat umur, kita tak benarkan dia bawa kenderaan. Okey, kalau kita tengok bekas PM kita pun umur dah 90 lebih masih boleh memandu. So itu bukan isunya sekarang. Isunya sekarang sejauh mana mereka faham akan keselamatan ketika memandu. Itu lebih penting. Macam saya kata tadi, ada 3 faktor utama penyumbang kepada kemalangan. Tetapi sejauh mana pengguna tadi tu faham akan keadaan jalan raya, tahu baca signboard, tahu apa tanda papan amaran dan prihatin dengan keadaan sekeliling. Bukan hanya memandu untuk kita rasa untuk kepuasan diri sendiri, tetapi kita ni berkongsi jalan raya dengan pengguna jalan raya yang lain. So keprihatinan itu adalah lebih penting daripada kita kata dia memandu tak bagus, yang ini memandu tak bagus. Okey, cuba tengok pada diri sendiri. Adakah kita dalam keadaan tempat yang betul? Okey, dan nombor 2-nya, kalau kita kata dari dekat peringkat umur, kita kata pemandu golongan ini kurang terlibat dalam kemalangan. Pemandu golongan ini banyak terlibat kemalangan. Okey, kalau kita kata, adakah disebabkan pemandu golongan yang berumur ni membawa kenderaan terlalu perlahan ataupun keadaan kesihatan mereka yang tidak begitu mengizinkan menyebabkan pengguna jalan raya menjadi minta maaf, ataupun kita kata keselamatan mereka terancam, ataupun ketika mereka berada di jalan raya mereka terganggu. Okey, so pada saya lah, isu yang kita nak cakap ni dia terserah kepada individu masing-masing. Macam mana penerimaan mereka. Dan saya rasa buat masa sekarang ni negara kita masih belum lagi bersedia untuk kategorikan pemandu umur sesekian ni tidak boleh lagi memandu di atas jalan raya, ataupun mereka yang berumur sesekian ni perlu menjalani ujian kesihatan. Kita belum bersedia lagi ke arah situ. So yang pentingnya sekarang ni adalah sebagai seorang pemandu mereka harus prihatin dengan keadaan sekeliling. Itu yang penting. Perlu celik berkenaan dengan keselamatan kenderaan anda itulah ya, itu yang paling utama. Penting sekali defensive driving dalam diri sendiri. Defensive driving. Defensive driving. Semua orang boleh memandu. Okey, semua orang boleh memandu, tetapi penilaian ketika pemanduan itu tidak ada. Kurangnya ada. Contohnya kalau saya membawa kenderaan, saya nampak kenderaan di hadapan, saya mungkin boleh mengagak. Sebentar lagi mungkin kenderaan tersebut akan memasuki kelaluan saya. Maka saya perlu bersedia untuk brek.
Okey, bukan saya nampak kenderaan depan ni kejap lagi akan masuk ke laluan saya. Saya tekan minyak dulu. Itu yang biasa berlaku. Saya tekan minyak dulu. Kerana ada egonya dalam pemanduan. So sebagai pemandu yang berhemah, kita kena buang perasaan ego itu ketika memandu. Tak pun nanti nampak orang buka signal, dia laju lagi kan. Dia pedas tapi kadang-kadang dia terkena dengan diri sendiri. Okay? Ada pemanggil lagi. Tapi panas Cik Samsudin. Tak sempat kita nak tanya soalan ni. Okey, silakan kita santuni soalan-soalan daripada pemanggil. Okey, Zalia dari Perak ya. Halo, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Okey, kita ada wakil wanita ni. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Puan Zalia daripada Taiping. Okey, silakan Saya Puan. ada nak tanya berkenaan tayar yang ada benjolan. Masih selamat lagi, berapa lama boleh guna tu? Okey, baik. Itu saja ya soalannya. Pernah berlaku dekat saya Cik Samsudin. Okey. Terima kasih Cik Zalia. Puan Zalia. Tayar tiba-tiba ada benjolan dekat tepi. Okey, sebenarnya tayar yang ada benjolan ni sebenarnya kita tengok dekat bahagian mana dia punya benjolan. Benjolan ni disebabkan oleh lapisan dawai besi kat dalam sudah putus. Okey, lapisan dawai besi inilah struktur utama ketahanan tayar tersebut. Bukan yang kita nampak tayar tu, tapi dalam tu ada lapisan dawai besi. So kalau dekat tepi biasanya ada 2 lapisan, dekat atas mengikut kadang ada 3 ataupun 4 lapisan. So kalau bahagian tepinya sudah benjol contohnya, bermaksud bahagian tepi dawai itu sudah pun putus. Tayar itu tunggu masa nak meletup. Tunggu masa angin keluar. Ya, bom jangka. So selalunya tayar yang macam ni walaupun bunganya masih tebal lagi, tak boleh pakai dah. Tidak selamat. Maka kena tukar. Kena tukar dan pemandu pun akan rasa kurang selesa di steering. Apabila mereka memandu, mereka akan rasa steering mereka bergoyang sikit. Bukan bergegar dan disebabkan balancing. Kalau ada masalah pada rim ataupun tayar, mereka akan rasa steering itu ke kiri atau ke kanan. Okey, kalau benjolannya di permukaan tayar pun tidak selamat. Maksudnya dawai dalam sudah pun putus, mungkin disebabkan oleh faktor-faktor mereka terlanggar lubang yang dalam ataupun terlanggar objek atas jalan. So tayar-tayar ini tidak selamat lagi digunakan. Okey, dan perlu ke bengkel lah untuk tukar. Perlu ke bengkel untuk tukar. Okey, kita ada pemanggil ada lagi pemanggil. Cik Rozali dari Cyberjaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, silakan soalannya Cik Rozali. Saya nak tanya pada tuan penceramah, kita ada tak buat kajian tentang di atas jalan tu, kalau kita drive, kan banyak garisan bergetak-getak tu. Saya rasa seluruh Malaysia ada, pun mungkin naik sikit. Kan? Pada pandangan saya rasa ini mungkin salah satu sebab itu lapang itu. Sebab bila lori turun tu, habis dia gegar, brake dia rosak, lepas tu dia langgar turun, lepas tu turun tu dah tak ada. Jadi soalan saya rasa jalan apa ni berketak-ketak ni, dia satu merosakkan mekanikal apa ni, khususnya brake kita lah. Saya rasa lah. Apa ni, satu lagi dia bahaya lah. Pada lori cepat yang lambat-lambat yang gunakan sistem apa kata pin ke apa, saya rasa yang itu yang boleh longgar habis tu dah. Kemudian dia pakai kemelakunya breakdown ataupun apa. Jadi saya nak tahu ada kajian tak dibuat itu selain perosakkan berat pengguna lah. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Okey, Cik Rozali, saya rasa tetamu kita dapatlah soalan tersebut. Selain pada cakap berkenaan tayar, cakap berkenaan kenderaan jalan raya. Permukaan jalan. Jadi bagaimana, adakah terdapat kajian tersebut dilaksanakan? Okey, dalam isu ini saya memihak sebelah pengguna. Okey, yang saya faham yang dia maksudkan tu tentang garisan-garisan merah yang sekarang banyak terdapat tu. So kadang-kadang saya pun kurang setuju dengan ketebalan garisan merah tu kerana terlalu tebal sangat. Kerana kalau kita tengok ada setengah-setengah tempat, kadang kita boleh rasa sampai steering pun rasa nak tercabut. Betul. Memang betul tujuan asalnya adalah untuk kenderaan tersebut perlahan. Tapi walaupun dalam kelajuan 30 km sejam, kita nampak garisan tu terlalu tebal sangat. Okay. Saya rasa ini mungkin pihak JKR kena membuat kajian mereka dahulu kerana walaupun niat mereka adalah untuk seluruh kenderaan itu perlahan, tetapi dalam faktor lain, dalam isu lain, ianya juga melibatkan keselamatan kenderaan itu sendiri. Kerana ada komponen-komponen suspension di bawah boleh tercabut. Okey, mungkin tidak tercabut ketika melanggar lain merah tu, tetapi mungkin ketika berada di atas jalan raya. Okey.
Okay. So bab ni saya memihak sebelah pengguna lah. Saya rasa garisan merah tu terlalu tebal dan perlu ada satu kajian semula tentang penggunaan ketebalan tersebut. Bagaimana pula dengan hak pemandu kalau pemandu tersebut melalui jalan yang berlubang dan akhirnya dalam kelajuan yang tinggi langgar lubang tersebut rem bengkok? Hak pengguna kat mana? Hak pemandu? Bergantung dekat mana pemandu tu memandu. Contohnya kalau saya memandu di lebuh raya berbayar, okey, salah satu hak saya apabila saya membayar di lebuh raya tersebut, salah satu hak saya adalah untuk mendapatkan keselamatan. Maka dengan itu konsesi lebuh raya tersebut perlu bertanggungjawab atas kecuaian di atas jalan tersebut. Minta maaf, faktor jalan tersebut. So, mereka perlu bertanggungjawab. Okey, kita ada pemanggil lagi. Panasnya topik hari ini. Okay. Cik Sabri dari Perak. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Hello. Ya, Cik Sabri, silakan dengan soalan Cik Sabri. Ya. Ya, silakan. Salam. Ni Sabri. Ni saya. Saya selalu naik kereta nak cakap goyang-goyang. Kereta. Naik kereta. Sabri. Apa itu? Okey. Ya, Kita itu kalau nabas. Cepat kadat. Saya tak dapat soalan yang cuba disampaikan oleh Cik Mungkin Sabri. boleh jelaskan ataupun perlahankan TV atau tutup terus TV sekejap untuk tanya soalan? Oh, dia dengan TV. Cik Sabri tak boleh dengar TV, Cik Sabri? Okey, tak apa. Kita akan cuba dapatkan panggilan sekali lagi Cik Sabri untuk bertanyakan tentang soalannya. Okey, kita nak fokus hari ini berkaitan dengan tayar. Ya. Ada keadaan tayar yang mungkin tahap kehausan bunganya itu tak sekata. Bila kadang-kadang kita berjalan, contohnya kita parking ke kawasan tempat tinggi setiap hari kan, dia haus sebelah je. Jadi macam mana keadaan ataupun situasi seperti itu untuk memastikan tahap mana untuk kita menukar tayar tersebut? Okey, sebelum saya nak sentuh tentang kehausan bunga yang tidak sama ataupun tidak sekata ni, saya ingin menyentuh satu perkara yang lebih penting lagi tentang tekanan angin tayar. Okey, ramai pengguna di luar sana beranggapan tayar kurang angin, minta maaf, tayar terlebih angin lagi mudah meletup berbandingkan tayar kurang angin. Itu adalah pemahaman yang salah. Tayar yang kurang tekanan angin lebih mudah meletup daripada tayar terlebih tekanan angin. Itu, so kena faham dia tu. Kenapa tayar yang kurang tekanan angin ini lebih mudah meletup? Sebabnya dalam tu tadi saya ada bagi tahu ada lapisan dapur besi. So apabila tayar tu kurang angin, maka dengan tu apabila dia bergolek, bahu akan berlaku banyak pergerakan di bahu tayar. So maka dengan tu pelai besi dalam tu dia akan mula bergeser dan menghasilkan haba. So maka dengan tu dia lebih mudah putus. Bila putus, tekanan angin akan menolak untuk bahagian yang lemah tadi untuk keluar. So kalau yang tayar terlebih tekanan angin pula, sentuhan dia akan berkurangan kerana dia akan jadi bulat. So sentuhan dia banyak di tengah. Okey, dan ini juga boleh menyebabkan waktu hujan tayar boleh jadi licin. Sentuhan dia kurang. Dan ini juga menyebabkan tayar boleh cepat botak di bahagian tengah ataupun haus di bahagian tengah. Pagi ni kita tak boleh sebut tentang botak, sensitif. Okay. Dia akan mudah haus. Sebaik Terence tak ada sini. Dia akan mudah haus di bahagian tengah. Sekiranya tayar kurang tekanan angin, dia akan mudah haus di bahagian tepi. Okey. Kita ada lagi pemanggil. Sekarang daripada Johor pula. Hani dari Johor. Silakan Hani. Hello, Assalamualaikum. Salam. Okay. Hello, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Datuk. Dalam perbincangan saya, kandung memang best. Yang soalan saya dulu, satu, bila kita pergi tukar tayar, pengadai kata tayar baru depan, tayar lama belakang dia tu. Itu saya tak tahu kenapa. Lepas tu bila dia balancing dan alignment, dia akan bawa kita sebenarnya dengan satu mana ke apa, satu balik dibetulkan. Saya tak tahu apa betul dia. Yang kedua, jadi saya tak tahu lah. Yang kedua, soalan kedua, di jalan raya. Kebanyakan jalan raya ni, kadang-kadang kita ni kalah dengan air. Jadi apa? Fungsi, JPR. Bila kita tengok jalan tu, ada air, tagungan, baru-baru ni, saya nampak ada satu kereta. Dia nampak air tu, dia laju katanya, panjang, kena di divider, sebenarnya. Jadi, sepatutnya, JPR kena alert, waktu hujan, mesti pergi lihat di mana tagungan air itu ada. Kalau tidak, pengguna menjadi masalah. Itu sahajalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Okey.
Saya nak respon kepada tentang isu alignment dulu tadi ya. Okey, memang kebanyakan pengguna apabila dia pergi ke kedai tayar, memang banyak kedai tayar mengatakan tayar baru pasang di depan. Okey. Tayar yang lama pasang di belakang. Tetapi kedai tayar yang ada pengetahuan tentang tayar, mereka akan kata pasang di belakang. Okey, bukan semua kedai tayar itu adalah pakar dalam tayar. Okey, dan juga bukan semua mesin-mesin alignment ataupun mesin-mesin alignment yang ada di kedai tayar diselenggara dengan baik. Sepatutnya mesin-mesin itu sampai tempoh masanya ada kita akan panggil sebagai calibrate balik ataupun setting semula untuk dia dapat balik dia punya bacaan yang betul. Tapi kebanyakan kedai tayar tidak buat perkara itu. Sebab itu mereka dah buat dengan mesin, lepas tu keluar patah balik, adjust lagi dengan spana. Okey, kadang-kadang juga mereka terpaksa buat begitu kerana tayar yang sedia ada pada kenderaan itu kehausannya tidak sama. Okey, mungkin sebelah tinggi, sebelah rendah. Sebab pengguna saya kata, saya nak kereta saya lepas steering, nak jalan straight. So, untuk memenuhi permintaan tersebut, mereka terpaksa larikan sikit sebab bukit bunga, kedudukan bunga tayar tadi tidak sama lagi. Okey, dan ini juga pengguna kena ambil tahu, yang pertama sekali, apabila pergi ke kedai tayar, cuba soal mereka dulu. Adakah mereka punya pengetahuan tayar? Contoh baru-baru ni, ini pun penting saya nak bagi tahu juga. Saya sendiri mengalami kenderaan saya mengalami tayar saya bocor. Apabila tayar saya bocor, saya pergi ke kedai tayar, saya kata saya perlukan penampalan sempurna. Okey, penampalan ni ada dua jenis. Satu penampalan sementara, satu lagi penampalan sempurna. Penampalan sempurna ni adalah dia adalah satu pelapis ataupun kita panggil mushroom. Dia akan tampal daripada dalam dan dia akan tarik di luar dan dia potong. So penampalan itu akan menutup segala lubang yang ada di luar sekali. Tetapi kebanyakan kedai tayar yang ada yang macam bentuk cacing tu, yang dia tekan masuk, tarik, dia potong RM5. Itu adalah penampalan sementara. Ataupun ada satu lagi penampalan di dalam saja, dia tidak ada tarik keluar. Itu kita panggil sebagai penampalan tiup. Yang dua penampalan ni sebenarnya tidak sesuai untuk jangka masa panjang. Kerana dalam tayar tersebut ada lapisan dawai besi. So sekiranya penampalan tadi itu tidak betul, air boleh masuk ke dalam tayar, bukan di dalam ruang udara tayar, tapi di dalam lapisan tayar, maka dengan itu dawai besi itu boleh berkarat keliling. Bila berkarat keliling, lama kelamaan, satu hari besok baru kita tengah mandu, bunga tayar boleh tercabut keluar. Itu yang buat tayar pecah. Okey, yang kita nampak dalam gambar sekarang ni, ini adalah penampalan sementara kita panggil. Andai kata bulan depan kita nak tukar tayar ataupun mungkin dalam 2-3 bulan nak tukar tayar, boleh pakai yang ini. Ini adalah penampalan sementara. Tapi penampalan yang betul tu adalah bentuk mushroom. Okey, kita tengok gambar visual yang seterusnya sebentar lagi. Itu adalah penampalan yang betul. So sebab tu kebanyakan kedai tayar apabila yang ini adalah penampalan yang betul lah. Ini yang kita akan tampal di dalam dan tarik keluar dan kita akan potong di luar. Ini penting. Penampalan ini biasanya akan menelan belanja antara RM30 ke RM50. Tapi ianya selamat. Satu kotak tu atau satu saja? Satu saja RM30. Oh, okey. Tetapi perlu ingat, ada bahagian tayar yang tidak boleh ditampal. Seperti di dinding tayar dan juga di bahu tayar. Ini kawasan yang tidak boleh ditampal. Yang kita nampak yang ini adalah penampalan tiup. Ini tidak sesuai untuk penampalan tayar kerana dia tampal di dalam, tetapi dekat luar, bahagian luar itu masih terbuka lagi. So air boleh masuk. Kalau dawai besi yang ada dalam tayar ni terlalu sensitif. Even tu kalau dekat kilang tayar pun tidak ada pekerja yang boleh terus sentuh dawai besi itu dengan tangan. Tidak boleh, dia mudah berkarat. Tapi ianya sangat bersesuaian untuk tayar. Sebab tu ramai pengguna tidak tahu. Kadang-kadang memang kedai tayar cakap, kita apa, ini ramai yang tampal macam ni, tak ada masalah, tak ada orang mari komplain balik. Memanglah orang tak komplain kalau sekiranya pengguna tadi itu dah terlibat dalam kemalangan, kata sebagainya, mana dia nak pergi komplain. Okey, kita tidak ada macam kajian terperinci. Sekiranya kemalangan yang berlaku tu, kita kata, oh ini sebab apa kemalangan tu. Tidak ada. Kita selalu akan rangkumkan dia sebagai kecuaian. Betul tak? Betul. Tetapi sebenarnya banyak faktor-faktor lain. Sebab tu kalau saya, pendirian saya sendiri, saya tidak akan rangkumkan sesuatu kemalangan tu sebagai kecuaian. Saya suka mengkaji. Sebab itu masa saya menerbitkan majalah keselamatan, setiap kemalangan ni saya akan turun pergi bersama-sama dengan JKJA, pergi siasat kenderaan tersebut. Kebanyakan yang saya jumpa adalah disebabkan masalah tayar. Antara yang paling saya kita ada pemanggil. Tak ada.
Ni kata-kata terakhir ni. Kata terakhir. Okey, Setengah jam tak cukup. Batu baru tayar. Selepas ni kita boleh panjangkan lagi lah. Part lain pula. Mungkin boleh habiskan. Habiskan sikit tu. Yang paling bahaya sekali, jangan pakai sport rim yang melebihi saiz. Saiz lebar. Sebab kebanyakan kes kemalangan yang saya jumpa, sport rim pada masa mula-mula dia pasang sport rim tu mungkin keadaan suspensi elok. Lama kelamaan suspensi kenderaan akan mula menurun dan tayar itu akan mula bergesil dengan absorber tersebut. So dalam pemanduan dia akan mendatang satu kesan yang buruk. Yang paling teruknya dia akan meletup tiba-tiba. Ini banyak nyawa dah melayang. Maksudnya kalau kereta itu dikeluarkan dengan saiz 16 lah juga dipakai. Apa yang keluar daripada kilang itu adalah terbaik kerana untuk menghasilkan sebuah kenderaan itu memerlukan beribu engineer. Betul. Okey, yang saya nak rangkumkan, untuk modify kenderaan itu kita perlukan satu engineer yang tidak bertauliah. Kadang-kadang bukan engineer pun. Dia tahu ikut sedap mata dia je. Sebab itulah saya katakan tidak bertauliah. Okeylah. Ini sahaja kesempatan kita ada pemanggil. Terima kasih kepada semua pemanggil kita banyak hari ini. Moga terjawab semua soalan pada Cik Samsudin pada pagi ini. Kita jumpa lain hari lah ya untuk kongsi topik yang lebih kurang sama hari ini. 2 minggu lagi raya, insyaAllah akan ada topik kot pasal keselamatan jalan raya ni. Okey, itu sekian banyak. Kalau terlepas boleh tengok kembali di YouTube ataupun di Facebook kami berkenaan dengan bagaimana anda boleh selenggara kenderaan anda sebelum pulang perayaan Hari Raya Aidilfitri. Ya,